prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Lima prinsip rukun negara.
Ada on. Bicara eksklusif rukun negara. Ustaz tengok. Cubaan 1, 2, 3, Mat. Okey, tu Haji. Tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, ready. Mic okey ke? Saya dah buka ni. Ada dua ni. Lepas ni kita akan moderator akan start dulu. Kalau moderator suruh pada tu Haji, kita akan tayang poster balik. Lepas tu kita akan tukar lah mic. Lepas tu kita akan pasang mic untuk tu Haji. Lepas tu kita akan terus. Kalau jauh ke mic? Jauh. Jauh lah tak boleh ni. Dia mesti dekat ke atau jauh sikit dia tak apa? Memang kita nak moderator dulu. Oh okey. Kalau macam tu, baik mic saya bagi pada Tuan Haji dulu. Sebab saya kemudian. Kita bercakap. Oh, dia ni. Oh. Kita memang kita dah ada film keluar. Dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sidang penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya pagi ini kita dapat bersama-sama dalam bicara eksklusif kenegaraan. Selawat dan salam juga kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dengan limpah rahmat daripada Allah kepada baginda dan dengan usaha baginda sendiri dapatlah kita menikmati dua nikmat yang paling hebat dalam hidup kita, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang berada di luar sana, pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Haswandi Haji Ahmad selaku Ketua Pengarah AILID KBS dan juga Ustaz Muhammad Ervino Johari, panel yang akan kita bawa kepada anda pada pagi ini. Terlebih dahulu, pada pagi ini kita akan ada satu sesi khas, iaitu sesi sembang santai di antara Ketua Pengarah AILID bersama-sama dengan ahli panel kita pada pagi ini. Jadi dengan selafaz takzim, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Haswandi dan juga Tuan Ervino untuk meneruskan sesi khas ini. Dipersilakan. Cik Lee okey? Baik, channel ke? Okey. Baik, terima kasih Tuan Hisham kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Assalamualaikum, terima kasih. Saya sebenarnya bukan apa Ustaz, kita ni orang kata singgah bersiaran. Jadi ambillah peluang ya. Maklum baru dilantik, dengan peluang ni bolehlah kita beramal mesra dengan apa tu ahli-ahli panel kita, lepas tu dengan tenaga kerja tim-tim AILID yang bertungkus lumus dalam menjayakan berbagai program. Kita nak ucap terima kasihlah kepada Ustaz kerana sudi hadir ke AILID ya. Terima kasih kembali. Ustaz sihat semua? Macam mana keluarga semua? Alhamdulillah semuanya sihat. Dari orang kata perkembangan COVID-19 hari ni, macam mana Ustaz kalau kita lihat hari ni? Apa-apa pun kita tak boleh lari daripada positif, Ya, betul. challenge, dan setiap cabaran tu kita kena ambil itu sebagai sesuatu yang positif, agar kita boleh cernakan idea dan juga pelbagai solusi yang kreatif lah Tuan Haji. Betul, Jadi Ustaz. itulah cabaran kita dah masuk tahun yang kedua ni. Betul. Dan kita pun kena melihat bahawa COVID-19 ni dia bukan semata-mata satu ancaman, tetapi kita kena melihat bagaimana kita nak melihat itu sebagai satu peluang yang mana kita perlu ambil, diadaptasi supaya bukan peluang yang kita rasa macam COVID ini peluang nikmat, tetapi sebenarnya peluang dari pelbagai sudut secara positif tadi yang Ustaz cakap. Betul. Dan kalau kita lihat bila berlakunya situasi-situasi perkembangan pandemik dan sebagainya ni, masyarakat makin lebih terarah kepada membicarakan soal ketuhanan, berbalik kepada ajaran Islam, ajaran agama Islam yang mana menuntut kita menginsafi dan menyedari hakikat kehidupan ni kan Ustaz ya? Benar, saya setuju. Sebab tu saya lihat inisiatif bila bercakap sebagai keseluruhan kita rakyat Malaysia hari ini, banyak perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dialog apa tu kenegaraan hari ini dia bertunjangkan kepada aspek ketuhanan. Dan kalau kita tengok dalam
Islam sendiri disebut ayat Allah firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah bijaksana, nasihat pengajaran yang baik, berbahas jika perlu, berbahaslah dengan pendekatan, dengan cara, dengan kaedah yang terbaik dan sebagainya. Maka dia bukan nak melihat siapa salah siapa hari ini, tapi sebagaimana kita menginsafi, melihat, menyedari hakikat kita sebagai insan, hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya kita melihat dengan apa semua ujian ini sebagai hikmah. Benar. Ujiannya, cabaran yang perlu kita hadapi. Cabaran besar tapi ialah suatu yang manageable, insya-Allah. Betul Ustaz. Terima kasih. Saya yakin Ustaz bukanlah calon-calon orangnya. Pengalaman dalam perkhidmatan awam pun luas ya. Dulu juga terlibat menguruskan pelajar-pelajar kita di luar negara, saya difahamkan Ustaz. Adalah sikit pengalaman. Itulah kadang-kadang bila orang yang berpengalaman macam Ustaz ni, kita ambillah ruang ini dengan kepakaran yang ada untuk kita berkongsi ilmu, berbual bicara, pandangan. Kita nak sedut, nak transfer knowledge, kepakaran itulah bukan sahaja pada kami di Warga Elit, tetapi keseluruhan kepada sidang pendengar kita lah ya. Dan sekarang sepintas lalu Ustaz punya perkembangan macam mana dengan urusan pernikahan korporat? Saya secara hakikinya berada di sektor korporat dan alhamdulillah perjalanan seperti mana biasa, walaupun adalah sedikit di sana dan di sini glitches tu kerana dia melibatkan perkara-perkara yang di luar jangkaan berkaitan dengan COVID ni. Dan dalam masa yang sama terus menerus kita memberikan sumbangan yang termampu daripada sudut latihan dan juga konsultansi serta perkongsian-perkongsian dapatan di pelbagai saluran media lah Tuan Haji. Ya betul. Itu semua platform ruang untuk kita ambil sebagai satu bentuk dakwah, ibadah dan pertanggungjawaban kita. Saya betul. Terima kasih Ustaz. Saya insya-Allah program ini akan bersiaran secara terus juga dan bersama dengan moderator kita Tuan Hisham kita insya-Allah selepas ni. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada semua sidang pendengar yang terus menyokong dan memberikan ruang masa untuk bersama dalam siaran kita secara live ni. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Ustaz. Rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami rakyat Malaysia berikrar. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan rukun negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara Mageran bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif. Baik. 3, 1. Assalamualaikum, kembali bersiaran dengan kami di bicara eksklusif dari Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan Ailit. Dalam pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu topik yang sangat-sangat penting dan topik yang boleh dikatakan sangat-sangat kritikal untuk kita bicarakan dan untuk kita fahami apakah makna di sebalik rukun negara itu sendiri. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik daripada elemen rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kami bawakan kepada anda seorang figura yang sangat-sangat sesuai untuk membicarakan persoalan ini kepada anda semua. Nama beliau adalah Muhammad Ervino bin Johari, anak kelahiran Selangor ya, tuan anak kelahiran Selangor. Saya dimaklumkan dari Selayang. Selayang Selangor, betul? Betul, alhamdulillah betul. Jadi kalau kita tengok senarai-senarai perjawatan ataupun senarai pengalaman bekerja Tuan Ervino ini sangat-sangat luas dan saya hanya mampu untuk membacakan 3 saja. Terlampau banyak. Dan sekarang ini Tuan Ervino adalah seorang pengarah Bimula Management and Consultancy Sdn Bhd dan juga seorang ketua pegawai korporat MySutra Sdn Bhd. Walau bagaimanapun, beliau juga adalah seorang Lieutenant Colonel di dalam Jabatan Kesukarelawanan Malaysia, iaitu RELA, Negeri Johor. Sampai sekarang masih lagi ya tuan Masih lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di sini,
Pengalaman kerja pendidikan juga sangat-sangat banyak, dan salah satunya yang boleh saya bacakan yang terkini adalah Master of Art, iaitu Master of Art dari Islamic Studies Open University Malaysia tahun 2018, Master of Science in Organizational Behaviour and Development dari United Kingdom. Maknanya tuan ada 2 master. Ya. 2 master. Dan kalau katakan yang dulu memang Bachelor of Art ni memang dari University of Jordan dalam Arabic Language and Literature Islamic Law. Saya mula mengenal nama Tuan Effino ni di dalam salah satu buku yang pernah saya baca, karya Ustaz Hasrizal. Mungkin sahabat daripada Tuan Effino juga, di dalam bukunya Rindu Bau Pohon Tin. Jadi nama Tuan Effino ni disebut berulang kali di antara pelajar di antara komuniti pelajar di Jordan yang menguruskan ramai anak-anak Malaysia yang belajar di sana. Jadi kalau kita lihat penglibatan Tuan Effino di dalam bicara di dalam media sangat-sangat banyak, iaitu di antaranya adalah penceramah undangan bagi program Tanyalah Ustaz dari tahun 2011 hingga kini. Beliau juga adalah penceramah kepada program 5 Rencah 1 Adunan di Johor FM dari 2016 hingga kini, dan juga penceramah program Tahsin Al-Solah di Johor FM dari 2019 hingga kini. Terlalu banyak untuk saya bacakan sebenarnya. Kalau katakan saya bacakan, ini boleh dijadikan sebagai satu cara dan kaedah untuk kita lebih mengenali siapakah kita punya panel pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memberikan kepada anda semua para penonton bahawasanya pada pagi ini kita akan mempunyai lebih kurang dalam 3 atau 4 slot, 4 pusingan. Jadi sesiapa sahaja para penonton yang berada di luar sana yang ingin bertanyakan soalan, sila komen di ruang komen di dalam Facebook anda, dan insya-Allah saya akan memilih beberapa soalan-soalan yang relevan untuk ditanyakan kepada para panel, kepada panel kita pada pagi ini. Jadi untuk memulakan perbincangan kita pada pagi ini, tuan, rukun negara ini adalah salah satu ideologi kebangsaan negara kita. Jadi adakah rukun negara ini benar-benar memberikan kesan kepada masyarakat kita? Kita dah 50 tahun dah rukun negara ini dijalankan, tetapi adakah kesan itu benar-benar diamalkan oleh kebanyakan rakyat negara kita, terutamanya kepercayaan kepada Tuhan ini? Apa pandangan daripada tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Kepada yang dihormati Tuan Hisham selaku moderator bagi sesi bicara eksklusif pada hari ini, terima kasih dan juga sekalung penghargaan saya buat Tuan Haji Muhammad Aswandi bin Haji Ahmad, Ketua Pengarah Elite Kementerian Pendidikan dan Sukan, di atas ruang, peluang dan jemputan serta undangan yang diberikan. Saya yakin dan percaya bahawa setiap undangan dan juga jemputan adalah merupakan penghormatan yang perlu untuk diberikan balasan dari sudut yang sewajarnya, semampunya dan secukupnya, insya-Allah. Kesan ataupun tidak rukun negara kepada Malaysia ataupun rakyat Malaysia mengingatkan kita balik semula kepada 31 Ogos tahun 1970 apabila Tun Abdul Razak mengisytiharkan gagasan rukun negara. 13 tahun selepas daripada kemerdekaan, kita sudah tidak dapat lagi berpada dengan perlembagaan persekutuan dengan keseluruhan 183 perkara. Kita memerlukan satu lagi garis pandu ataupun platform dan landasan untuk memesrakan rakyat dengan perlembagaan persekutuan. Tidak ramai orang yang mampu, ataupun mungkin dia mampu tetapi tidak ramai yang mahu untuk menelusuri ayat-ayat yang bersifat perundangan dan berbentuk legaliti di dalam setiap patah perkara dalam perlembagaan persekutuan. Lalu fungsi pertama rukun negara adalah memesrakan rakyat Malaysia dengan perlembagaan. Lalu kesan ataupun tidak, jawapan ringkas saya, ia memberikan kesan. Sama ada kesan yang amat baik, dan keduanya memberikan kepada kita kesan untuk kita sentiasa koreksi dan introspeksi, untuk kita melihat di mana lagi ruang kreativiti untuk kita menjadikan masyarakat bukan sekadar mesra dengan perlembagaan tapi boleh menukarkan ia kepada praktikaliti dan amalan. Lalu pada 31 Ogos 1970, Allahyarham Tun Abdul Razak menyatakan bahawa kesempurnaan, kecantikan, berkesan ataupun tidak rukun negara adalah berdasarkan kepada amalannya. Selagi mana tidak diamalkan 5 pancang ini,
dan wajar diingat bahawa 5 pancang ini adalah bahagian kedua daripada rukun negara. Bahagian pertama yang mengaspirasikan perpaduan jangan dilupa, kerana ialah yang menjustifikasikan kelima-lima pancang ini yang bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan. Lantas, rumus awal ringkas saya adalah perlembagaan persekutuan adalah merupakan satu prinsip kemerdekaan. Setidak-tidaknya ia adalah merupakan satu justifikasi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Negara yang diiktiraf dan diakui kedaulatannya perlu ada perlembagaan. Yang kedua, rukun negara pula adalah prinsip kenegaraan. Selagi mana kita berada di tanah ini, kita juga berada di bawah kepimpinan ini, kita juga berada bersama dengan komuniti dan masyarakat ini, serta kita memelihara dan menjaga kedaulatan negara ini. Rukun negara sentiasa setiap hari, pada fikir saya, memberikan kesan yang positif dan membuka ruang untuk rakyat Malaysia mendapatkan ilmu pengetahuan dan mencari ruang yang sesuai mempraktikal dalam amalan. Baik. Boleh tak kalau katakan kita ibaratkan rukun negara ini sebenarnya adalah pencairan ataupun adalah bagaimana nak menyampaikan seluruh 183 perkara di dalam perlembagaan itu, dan kemudiannya kita compilkan di dalam 5 pancang rukun negara itu. Boleh begitu, Tuan? Saya setuju dan benar atas beberapa faktor. Yang pertamanya adalah apabila Majlis Perundangan Negara yang dibentuk dan mereka meletakkan kesemua kepakaran, malah Malaysia ketika itu membuka ruang mendapatkan bantuan dan sokongan dapatan daripada Harvard University Development Advisory Center and Services untuk mereka membuat kajian sains sosial kepada apakah sebenarnya yang diperlukan, what would be the best measurement for a new independent country like Malaysia for them to move forward. Lalu antara dapatan mereka yang paling atas sekali adalah kebergantungan terhadap agama itu sendiri. Lantas di dalam rukun negara ini boleh saja letak kesopanan dan kesusilaan sebagai nombor 1. Boleh nak letakkan kedaulatan undang-undang sebagai yang paling atas. Tetapi Allahyarham Tun Razak dan juga jawatan kuasanya bersepakat atas pandangan dan pemikiran yang jelas tentang bagaimana perlembagaan persekutuan itu perlu untuk dimesrakan, melihat kepada keperluan dan trending dunia pada ketika itu, lalu diletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai nombor 1. Sama ada di Malaysia, di negara-negara lain, berasaskan kepada agama Islam ataupun pemikiran berasaskan ideologi lain, apabila ada satu senarai yang melebihi daripada 2 perkara, dia masuk dalam kategori preferences atau keutamaan, yang Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam istilah at-tartib. Kita sebut tertib dalam bahasa Melayu. Artinya kalau tak buat nombor 1, nombor 2 tidak sesuai untuk dilakukan. Kalau tak buat nombor 2, nombor 4 juga agak pincang kalau sekiranya kita nak memotong ataupun nak melajukan. Lalu diletakkan percaya pada Tuhan. Mengapa? Pertama, kerana dalam perlembagaan persekutuan kita, Malaysia adalah negara yang mengiktiraf, memelihara dan juga menjaga hak-hak dan juga keperluan serta kebebasan agama-agama yang ada. Kerana itu pada perkara 3-1 dalam Perlembagaan Persekutuan bukan saja menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi juga menyatakan dalam para dan perenggan yang sama bahawa adanya Islam sebagai agama persekutuan menjadi sumber kuasa kepada mana-mana pimpinan kerajaan memastikan agama-agama lain yang ada tetap terpelihara, boleh dianuti, boleh diamalkan berasaskan kepada prinsip aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera. Prinsip tidak menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Ia adalah sangat cantik Tuan Hisham kalau kita perhatikan, sebab percaya kepada agama ini dan diletakkan nombor 1, ketika itu trendingnya Malaysia bukan satu-satunya negara di dunia yang amat-amat menitik beratkan agama di dalam perlembagaan ataupun dalam ideologi rukun negara masing-masing. Contoh kalau kita perhatikan bagi negara Norway, antara negara Skandinavian, meletakkan agama dalam perkara 1 perlembagaan mereka bahawa Kristianiti adalah agama mereka. Argentina, negara ini meletakkan agama Kristian sebagai dalam perlembagaan mereka di awal perkara 2. Negara seperti Panama, Bolivia, Ecuador dan juga
negara Republic Island, Spain Spanyol itu meletakkan agama Kristian di dalam perkara 6. Ini menunjukkan trendingnya bahawa majoriti rakyat suatu negara yang mempunyai ideologi yang sama, maka mereka berhak malah memikirkan penting untuk letakkan agama di dalam perlembagaan. Malaysia bukan satu-satunya negara Islam di dunia yang meletakkan Islam sebagai agama dalam perlembagaan. Lihat Jordan, Mesir, Iraq dahulu, kemudian Syria yang sudah tentu berbeza keadaannya dengan sekarang. Brunei Darussalam antara contoh yang terdekat, Arab Saudi dan Malaysia meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Mengapa? Kerana dia berdasarkan kepada sejarah bangsa, berdasarkan kepada amalan-amalan yang ada, dan juga kerana practicality yang dilihat berkurun lamanya, dan kesemuanya ini diambil sebagai satu pertimbangan yang wajar untuk meletakkan agama sebagai tempat yang paling atas. Ketiga, letak agama paling atas kerana ia bersifat God consciousness. Artinya, pimpinan kerajaan Malaysia meletakkan kepercayaan pada Tuhan paling atas agar memberikan satu tanggungjawab kepada rakyat Malaysia, tak kira dia bangsa apa, kaum apa, agama apa sekalipun. Tugas dan tanggungjawab dia yang pertama sebagai warga negara Malaysia adalah untuk mempunyai rasa bertuhan ataupun God consciousness. Imagine what would happen should agama itu ada dalam diri masing-masing tanpa mengira dia kaum, bangsa, latar belakang, bahasa dan agama apa. Pastinya antara kesan yang kita akan nampak, pastinya jumlah kadar jenayah akan menurun. Betul. Kita dilihat dan dirakam, ditular atau diviralkan. Kita direkod ataupun tidak, diawasi orang ataupun tidak, gelap ataupun terang, siang malam, kita seorang-seorang ataupun kita ramai-ramai. Kalau kita ada rasa bertuhan, kita pasti tidak akan tergerak untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar norma agama, apatah lagi yang melanggar peraturan negara. Kerana itu amat wajar payung yang paling atas in terms of preferences, percaya kepada Tuhan adalah merupakan dasar kepada memudahkan urusan rakyat untuk percaya dan berikan komitmen kepada raja dan negara, kepada perlembagaan, kepada undang-undang, malah kepada akhlak, adab, moral yang kita panggil sebagai sopan dan susila. Kerana itulah kepercayaan kepada Tuhan diletakkan sebagai elemen pertama di dalam rukun negara kita, kerana beranggapan dan merasakan bahawasanya sesiapa yang hidup dalam keadaan beragama, maka dia akan menjadi seorang yang lebih baik. Selaras dengan kata-kata Zabah sebenarnya. Zabah pun ada menyentuh perkara ini, ya Tuan. Zabah mengatakan bahawasanya agama ini bukan persoalan untuk masuk syurga ataupun neraka, tetapi bagaimana agama ini mampu menjadikan seseorang itu lebih baik kehidupannya di dunia. Dan sudah pasti apabila seorang itu lebih baik, maka ganjaran itu pasti ada. Benar. Itulah yang diletakkan sebagai elemen pertama di dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi saya tertarik apabila Tuan menyatakan yang rukun negara kita yang pertama ni, kepercayaan kepada Tuhan ini adalah salah satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan kenapa pada ketika rukun negara ini mula diproklamasikan, Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN meletakkan kepercayaan kepada Tuhan ini sebagai prinsip utama dalam rukun negara. Kalau kita lihat kenapa kepercayaan kepada Tuhan, kalau kita lihat dalam Pancasila Indonesia, dia punya yang pertama juga adalah berkenaan dengan ketuhanan. Tapi dia tulis kat situ ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia mengakui bahawa Tuhan itu hanya ada satu. Tetapi kenapa Malaysia sebagai sebuah negara Islam hanya meletakkan secara general kepercayaan kepada Tuhan? Kenapa tidak meletakkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa? Apa komen daripada Tuan? Hebat soalan daripada moderator. Ringkas respon saya terhadap soalan yang baik itu, yang pertamanya adalah kerana di bawah perkataan dan ungkapan kepercayaan pada Tuhan, dia memiliki pelbagai jurus yang memang telah pun sedia ada dalam perlembagaan persekutuan. Bear in mind, perlembagaan persekutuan 1957, 13 tahun selepas daripada itu dimuktamadkan rukun negara. Dan rukun negara ini dibuat dan digagaskan, dia tidak datang daripada secara laluan yang sembrono ataupun sekadar untuk menjadikan ia ideologi, tapi dia berasaskan kepada sumber utamanya, iaitu perlembagaan persekutuan. Di bawah percaya pada Tuhan, diletakkan ianya di atas sekali
atas justifikasi Majlis Perundangan Negara selain daripada isu keselamatan, isu perpaduan dan sebagainya, pada fikir saya ia turut mengambil kira banyak dapatan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3-1, perkara 10-4, 11-1, 11-4, perkara 150 tentang proklamasi, lihat tentang kuasa parlimen pada perkara 76 dan sebagainya di dalam Perlembagaan Persekutuan, 121-1A berkaitan tentang Mahkamah Syariah, perkara 181 tentang kuasa yang di Pertuan Agong. Kesemuanya ini menjurus tentang agama. Betul. Tidak cukup dengan itu, perkataan Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan ianya tercatat sebanyak 25 kali. Dan tidak termasuk dengan perkataan agama yang hampir 30 kali dinyatakan dan banyaknya menjurus kepada Islam, serta perkataan agama yang menjurus kepada pemeliharaan hak agama-agama yang lain selain daripada agama persekutuan. Perkataan syarak tidak kurang daripada 2 kali disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Kenapa syarak? Kenapa tidak sebut agama dan kenapa tidak sebut Islam? Lihat dalam perkara 76 disebutkan syarak. Dia tidak sebutkan agama ataupun Islam kerana syarak ini dalam bahasa dia bukan sekadar bermakna jalan, tetapi jalan yang diperundangkan. Jalan yang mempunyai tuntutan dan tanggungjawab, peraturan-peraturan yang mesti dilalui. Perkataan syariah juga disebutkan di dalam perlembagaan. Oleh itu, keunikan negara yang bernama Malaysia ini, bila mereka meletakkan percaya pada Tuhan with all respect kepada negara-negara lain yang turut meletakkan agama, contohnya seperti Pancasila yang Tuan Moderator nyatakan tadi, cara kita melihat bahawa agama ini berfungsi dan berpencak untuk memajukan negara adalah bahawa kesemua yang ada di dalam perlembagaan dari perkara 1 sampai 183 ianya tidak boleh lari dan mempunyai kuasa pengikat dengan agama. Betul. Lihat saja pada apa yang disebut di dalam Islam sebagai maqasid syar'iyah. Tujuan-tujuan dan matlamat kenapa syariah itu mesti dilaksanakan. Satu daripada pancang 5 yang besar adalah untuk memelihara agama, hifzuddin, seperti mana yang digagaskan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Memelihara agama itu sendiri, kalau kita telusuri dan kita santuni Perlembagaan Persekutuan, tidak kurang daripada 28 tempat di dalam perlembagaan yang mencirikan tentang perkara-perkara yang ada, ini semuanya memelihara agama. Betul. Kalau kita ada masa, kita boleh bincang tentang maqasid syar'iyah, memelihara agama, harta dan juga memelihara nyawa, keturunan dan sebagainya. Semua itu, subhanallah, para pemimpin yang terdahulu telah mengambil itu sebagai satu dapatan, rujukan dan pertimbangan untuk membentuk dan menggagaskan rukun negara. On top of everything, kalau kita perhatikan, orang tanya kenapa terlampau rigid sangat Malaysia tentang agama. Jawapannya, Malaysia tidak rigid. Malah Malaysia adalah merupakan negara yang meletakkan ideologi rukun negaranya, menggunakan bahasa saya sendiri, pada saya ia adalah merupakan satu ideologi negara yang bersifat malar segar dan futuristik. Mengapa? Satu-satunya perlembagaan yang ada di dunia yang memperincikan terlalu detail berkaitan agama adalah agama Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Jangan berhenti di situ, kerana walaupun Malaysia meletakkan Islam sangat-sangat terperinci, sampaikan ke peringkat pendefinisian dalam perkara 160, itu mengumpulkan semua definisi-definisi, juga ada Islam di situ. Malaysia juga adalah negara yang paling mengambil berat dan memberikan keprihatinan yang sangat besar memelihara, menjaga kebebasan agama-agama lain. Benar. Sekadar untuk membanding, agama ada pada negara-negara yang saya nyatakan dalam menyantuni soalan sebelum ini. Negara-negara di dunia banyak letakkan agama dalam perlembagaan, tetapi kurangnya mereka berbanding negara kita yang kita cintai ini, Malaysia. Mereka letakkan agama persekutuan mereka, tetapi kurang dapatan dalam perlembagaan mereka bagaimana cara mereka untuk memastikan agama-agama lain ada. Spanyol contohnya meletakkan Kristianiti sebagai agama mereka, di mana dalam perlembagaan mereka yang memelihara dan menjaga penganutan dan kebebasan agama Islam di negara mereka sebagai agama minoriti. Tapi di Malaysia ini, Islam diberikan perincian detail
25 kali disebutkan dalam perlembagaan, tetapi agama-agama lain yang ada di Malaysia, ia juga diberikan perincian cara untuk kita memelihara dan memastikan ianya tidak disekat. Boleh dikatakan tuan, bila kita meletakkan rukun negara kepercayaan kepada Tauhid ini sebagai elemen yang pertama, maknanya susun atur pemerintahan dan pentadbiran kita juga adalah mengikut gaya Islam itu sebenarnya. Benar. Boleh dikatakan gitu Benar, kerana itu kalau kita baca dapatan-dapatan daripada subhanallah ramai figura-figura hebat di Malaysia. Lihat tulisan Prof Datuk Ahmad Ibrahim. Lihat tulisan-tulisan mereka yang pakar di dalam Tan Sri Hashim Yop Sani di dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka pakar dalam bab legaliti dan juga undang-undang. Lihat apa yang ditulis oleh almarhum Tun Saleh Abbas, Sri Saleh Abbas contohnya. Semuanya menyatakan bahawa tidak salah bila saya baca buku-buku mereka, adalah wajar dan tidak salah sekiranya Malaysia menyatakan bahawa dia adalah negara Islam, walaupun tidak semua 183 perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan itu menjurus tentang Islam. Tetapi dia adalah merupakan negara Islam kerana pancang-pancang daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, maqasid syariah itu amat-amat terserlah. Betul. Sebagai contoh, kalau memelihara nyawa dan juga agama, ada dalam perkara 8 kesamarataan, sampai kepada bab yang melihat kepada kita untuk bukan saja melihat Islam tetapi melihat agama-agama lain itu dilaksanakan. Ini datang daripada mana? Macam mana kita boleh sampai ke tahap yang sebegini? Kerana berdasarkan kekuatan sejarah tanah air kita. Bukan saja dapatan daripada Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, secara ringkas saya kongsikan, ada 123 ayat dalam Al-Quran yang menjurus tentang patriotisme Islam dan kenegaraan. Kalau nak jadikan satu ensiklopedia, mari kita duduk dan kita tekuni 123 ayat ini. Ailit contohnya boleh menjadi pemandu dan juga untuk mengemudi projek ini untuk memastikan mereka nampak betapa syumul dan terbukanya agama Islam. Dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu banyak, antaranya adalah hadis di mana ada saya kongsikan dalam program live Tanyalah Ustaz beberapa bulan yang lepas. Nabi bila nak balik sampai ke Madinah, Nabi sedang naik tunggangannya, unta ataupun kuda, dah nampak dah Madinah itu dah dekat, Nabi akan lajukan lagi pacuannya. Dan bila laju itu dinyatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga riwayat Ibn Ishaq dan yang lain-lain bahawa hadhihi dalalatun wadihatun bimasyru'iyyati hubbil watani. Saya tahu tuan moderator kita tahu bahasa Arab tu, yang saya bahasa Arab tu. Allahu Akbar. Yang bermakna ini adalah merupakan dalil, bukti, nas yang jelas bahawa cinta negara disyariatkan di dalam agama ataupun dalam Islam. Kenapa? Yang ketiganya pula adalah kerana kita bukan saja berdasarkan pada dalil-dalil nas nakli, iaitu Quran dan hadis, kita merujuk kepada pandangan-pandangan scholars yang bersifat dunia. Arnold J. Toynbee, Ikeda. Arnold J. Toynbee seorang Kristian, hebat dan pakar dalam bab kenegaraan, berasal daripada Jerman, dan Ikeda daripada Jepun, beragama Buddha pada ketika itu. Dua-dua setuju menyatakan bahawa contoh yang paling jelas mana-mana kerajaan di dunia mesti masukkan agama di dalam ideologi negara mereka, kerana terlalu banyak arca-arca, bidaan, monumen-monumen yang dibina di zaman tamadun silam. Itulah arca dan bangunan yang kekal sampai sekarang. Bangunan-bangunan yang tidak berasaskan, bersumberkan ataupun bermotifkan agama, kebanyakannya tak kuat. Yang kekal seperti di Candi Borobudur, kuis Inka, Arka, Aztec, dan kemudian ada di piramid di Mesir. Ini adalah merupakan antara contoh tanpa mengira agama tamadun berkenaan, tapi bila mereka buat bangunan yang berasaskan ataupun ada relatif dengan agama, mereka akan pastikan dia last for life, dia akan berterusan. Lihat pada pandangan Peter F. Drucker dalam gambaran penulisannya menyatakan bahawa banyak fungsi dan cara untuk menggerakkan negara, tapi fungsi terhebat untuk menjadikan rakyatnya hebat dan negara itu hebat adalah menerusi perubahan tingkah laku dan syakhsiah yang bersandarkan agama. Kalau dalam Islam, subhanallah, kita boleh rujuk pada pandangan Imam Al-Farabi dalam kitabnya Al-Madinatul Fadilah, Ibnu Miskawih, juga pandangan-pandangan daripada
ulama-ulama yang ada yang lain, Al-Mawardi contohnya, Al-Ghazali, semuanya menyatakan tentang agama dan negara ini hebat. Lihat Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan juga lihat pada Al-Ghazali dalam kitabnya At-Tibr Al-Masbuq fi Nasihatil Muluk. Apa kata mereka? Ad-dinu wal mulku tawamani. Agama dan negara, agama dan kerajaan, dia ibarat dua saudara kembar, identical, selari, serasi, tak boleh dipisahkan kerana mereka kembar. Kalau dipisahkan, maka kehidupan itu akan jadi pincang. Dan yang terakhir untuk soalan ini, rukun negara kita meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai tempat yang teratas bersama dengan 4 yang lain kerana faktor sejarah-sejarah yang wujud di tanah air kita ini sendiri. Jangan lupa untuk kita menekuni sejarah. Orang muda kena tahu sejarah. The more we know about our history facts, the more we are prepared for our future. Lihat kepada historiografi, lihat kepada teks-teks buku kitab sejarah Melayu Islam yang lama, Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melaka, Sejarah Melayu, kemudian sejarah peringatan negeri Johor dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan kitab-kitab dan buku-buku yang hebat, tulisan Raja Ali Haji. Dan yang menariknya Tuan Hisham, di dalam historiografi ini, inilah antara yang menjadikan 1895 Johor mempunyai perlembagaannya yang pertama, Undang-Undang Tubuh, dan Islam sangat-sangat deras dan kuat dinyatakan di situ, diikuti oleh Terengganu pada tahun 1911, dan selepas itu barulah negeri-negeri Melayu yang lain. Apa yang ada dalam teks sejarah Islam ini tidak kurang daripada 12 kategori yang mencirikan patriotisme Islam, di mana agama yang mendasarinya. Saya nyatakan secara laju. Yang pertamanya adalah kebaktian kepada keluarga, kesetiaan kepada negara, kesetiaan rakyat kepada raja, puji-pujian terhadap tanah air sendiri, buat lagu dan sebagainya. Itu telah ada dalam teks sejarah Melayu dulu lagi yang bersandarkan Islam, menceritakan tentang keindahan, kekayaan tanah air sendiri, cerita-cerita tentang kemakmuran negara, puji-pujian terhadap pemimpin dan raja, cerita tentang keberanian-keberanian raja, ketaatan rakyat itu kepada rajanya, cerita pahlawan-pahlawan yang berkorban, malah cerita-cerita patriotik yang berunsurkan Islam. 12 ciri ini sebenarnya dibawa oleh scholars, cendekiawan yang ada di tanah Melayu, dan inilah yang sebenarnya membawa kepada corak perlembagaan dan dibawa untuk dilestarikan hanya dengan perkataan yang ringkas. Kepercayaan kepada Tuhan. Ini bermakna social construction itu telah dibina dengan asas keislaman. Benar. Itu, Jadi Tuan, ada satu soalan daripada sidang penonton kita ni. Sila. Dah 2 kali dah diingatkan saya, jangan lupa dia punya soalan. Daripada siapa nama orang hebat tanya soalan ni? Dari Encik Kamal Afendi. Saya rasa Tuan kenal dia. Saya rasa saya kenal dia ni. Soalan tak pasti, kena tengok muka dulu. Jadi soalannya kepada Tuan panel adalah, jika negara ini mempunyai rukun negara dan tambah lagi rukun pertamanya adalah kepercayaan kepada Tuhan, adakah bermakna setiap warga negara di Malaysia jatuh hukum wajib perlu ada agama di Malaysia? Dan bagaimana dengan seruan ataupun tindakan kepada golongan etis di Malaysia? Bagaimana? Apakah pandangan Tuan panel terhadap persoalan ni? Menjatuhkan hukum biarlah kita berikan kepada pihak yang berautoriti dan juga ada gazet di situ. Namun soalan yang baik. Antara aspirasi yang tersirat dan tidak tersurat tapi tersirat di bawah pancang pertama bahagian kedua rukun negara adalah iaitu kepercayaan pada Tuhan, iaitu tanggungjawab pertama bagi setiap yang memegang kad pengenalan Malaysia. Tanggungjawab pertama mereka adalah untuk percaya kepada Tuhan, artinya mempunyai pegangan yang perlembagaan kita ungkapkan pegangan itu dengan nama agama ataupun Islam ataupun agama-agama yang lain, syarak dan juga syariat. Itu tanggungjawab yang pertama. Jadi secara implisitnya memberikan penekanan kepada kita bahawa tidak boleh ada non-believers di sini. Ya, betul. Tidak boleh ada atheist. Pengalaman saya berada di luar negara, bukan mudah untuk kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada agama. Betul. Ataupun percaya pada Tuhan, kerana hujah dan pandangan mereka itu tidak boleh sekali-kali pulang kepada pangkalan prinsip.
Bila bincang pasal prinsip, mereka tidak mahu. Lalu sukar untuk kehidupan ini berjalan begitu sahaja tanpa sebarang peraturan, prinsip, pagar. Jadi jatuh wajib ataupun tidak, pada saya kita bukanlah orang yang boleh untuk meletakkan hukum tersebut. Namun pada saya adalah dia lebih kepada amat bertanggungjawab kepada setiap rakyat Malaysia untuk pastikan dirinya itu sama ada menerusi sistem pendidikan yang formal ataupun yang sebaliknya. Sepanjang dia menjadi rakyat Malaysia, dia bukan sekadar bertanggungjawab memastikan ekonominya itu baik, bukan memastikan social statusnya itu sentiasa meningkat, dia juga ada satu tanggungjawab, dan tanggungjawab ini nombor satu, iaitu dia kena kenal agama. Betul. Dia kena tahu agama, dan ini adalah merupakan pegangan untuk membawa dia kepada Tuhan. Macam fikir saya tadi bahawa semua agama dan ideologi yang ada, ianya adalah merupakan platform bagi penganut-penganut masing-masing ini untuk mereka bukan sekadar menganuti, tapi untuk mengamalkan. Dan apabila agama ini dipentaskan dalam kehidupan, sudah tak perlu lagi kepada hukum. Kerana orang sudah ada self-consciousness. Ya, betul. Rasa bertuhan seperti mana yang kita kongsikan tadi itu. Saya tidak risau sama ada CCTV ataupun tidak, saya tetap begini. Saya tidak risau kalau orang nampak ataupun tidak, saya tidak begini. Jadi hukum itu mungkin tidak perlu sampai ke peringkat atasan. Kita sendirilah yang meletakkan hukum kepada diri kita. This is our boundary, this is out of bound, this is something that we should do, this is something that we need to avoid. Ia berdasarkan kepada self-correction. Betul. Itu pada fikir saya amat wajar dan penting sebagai satu benda yang tersirat, tetapi boleh dipraktikkan di bawah pancang kepercayaan pada Tuhan. Jadi saya yakin penerangan yang telah diberikan oleh Tuan Elvino tadi berkenaan dengan rukun negara kepercayaan kepada Tuhan ini sebenarnya menjawab persoalan. Ada segelintir netizen yang berada di luar sana mengatakan perlembagaan negara kita, rukun negara kita ini tidak berdasarkan Islam. Jadi sebenarnya apa sahaja yang tertakluk yang telah dipamerkan di dalam perlembagaan persekutuan ini dan juga rukun negara itu juga sebenarnya berdiri di atas pasal Islam yang sangat-sangat kukuh dan telah diamalkan dari zaman ke zaman. Dan sekarang ini terletak ke tangan kita sama ada kita mahu merealisasikannya ataupun tidak. Ada lagi satu soalan Tuan dari Encik Aizan Ali. Assalamualaikum Tuan panel, saya Muhammad Nur Aizan bin Ali. Soalan saya, kenapa masih wujud segolongan rakyat Malaysia masih tidak menghormati rukun negara dan masih berlaku penghinaan kepada negara? Sebagai contoh, memasang bendera secara terbalik dan sebagainya. Jadi, apakah pandangan Tuan panel terhadap persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Aizan Ali ni? Agama, bahasa, undang-undang ni adalah merupakan antara isu harian dan cabaran positif bagi mana-mana negara. Lalu kalau sekiranya agama, bahasa, undang-undang, peraturan tersilap kira dan percaturan kurang dan juga tidak sempurna difahami, jadi pasti akan berlaku penghinaan-penghinaan. 2019 sahaja kalau kita lihat sepanjang tahun itu, JAKIM mengumpul hampir 10,000 aduan berkaitan tentang penghinaan terhadap agama Islam. Sama ada daripada orang Islam sendiri ataupun orang yang bukan beragama Islam. Sebabnya apa? Paling atas sekali adalah kerana kurangnya pengetahuan tentang kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri. Ia hanya dijadikan sebagai satu klise yang bersifat bermusim, bersempena ataupun bermajlis. Selepas daripada itu, people couldn't bother untuk melihat dan juga menelusuri seperti mana ruang yang kita berikan ini untuk menggali di dalam kepercayaan pada Tuhan itu apa. Kedua, kalau kita lihat penghinaan-penghinaan terhadap agama, PDRM sendiri menyatakan dalam tahun 2019 juga dan sebelum itu sekitar 929 kes dilaporkan, kes polis yang melibatkan penghinaan. Dan dalam situasi Malaysia, penghinaan terhadap agama ini dia banyak kepada dua. Satu, menghina agama Islam, kedudukannya, dan yang kedua, menghina Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua agama, ketua persekutuan dan juga ketua agama. Kerana itu di dalam Islam, bila saya sebutkan tadi ad-dinu wal mulku tau'aman, agama dan kerajaan adalah dua saudara kembar. Artinya cuit satu-satu akan terasa. Satu kurang maka yang lain juga tidak akan sempurna. Dia dua-dua kena jalan sekali.
bagaimana boleh kita atasi perkara dan penghinaan yang sebegini? Fikir saya, kuasa terkuat yang boleh memandu arah setiap rakyat dalam membina ketamadunan Malaysia ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan sukar untuk kita berhujah ilmu seperti mana yang kata Imam Syafi'i, dia tidak mampu untuk menang kalau sekiranya dia berhujah ataupun berdebat dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kerana itu, nak tak nak, setiap rakyat Malaysia mesti diberikan peluang. Contohnya iLead banyak memberikan ruang-ruang untuk perkongsian dapatan sebegini untuk mereka mendapat ilmu, dan berdasarkan ilmu itu maka kita boleh lestarikan dan boleh kita suburkan program-program ilmiah yang sebegini. Penghinaan-penghinaan yang kedua juga datang daripada bagaimana ia tidak diberikan kepada Islam, tetapi dibawa bentuk-bentuk permintaan dan tuntutan-tuntutan yang nak membawa agar ia sama dengan perkara 3. Tetapi kebiasaannya mereka terlupa bahawa antara tuntutan-tuntutan itu ia boleh dibawa dalam perkara 3, tapi dia tidak dibaca bersama sebenarnya dengan perkara 11/4 di dalam Perlembagaan Persekutuan. Contoh, kalau kita lihat beberapa tahun dahulu kita menerima satu isu penghinaan terhadap agama Islam menerusi tuntutan yang dibawa oleh Hindraf sebagai contoh, yang banyak menunjukkan kepada polisi perkauman, ekstremisme Islam, nak tarik balik keistimewaan dan sebagainya. Tapi mereka tidak buat di negara kita sangat, dia buat di luar, kerana mereka tahu bahawa ianya tidak mungkin ada ruang dalam 183 perkara. Seperti tuntutan IFC dan juga SUKIU 17 tuntutan. Kesemuanya ini adalah untuk menunjukkan bahawa dia nak agar Malaysia ini menjadi seperti mana negara lain yang bebas agama. Engkau agama engkau, aku agama aku. Subhanallah, di Malaysia juga begitu sebenarnya, tetapi cara kita melaksanakannya itu sangat-sangat berhikmah, sangat-sangat menjaga hati setiap penganut agama, pelbagai agama yang ada di negara kita. Lalu bila ini berlaku, ia menunjukkan bahawa pertamanya, kadang-kadang orang tidak puas hati sebab mereka tak tahu. Kalaulah sekiranya mereka punya maklumat yang jelas, mereka diberikan latihan, mereka diberikan informasi yang jelas, tidak akan wujud perkara-perkara yang berbentuk dirasakan sebagai diskriminasi ataupun yang mereka rasakan sebagai sesuatu yang perlu untuk mereka memberontak dan juga untuk meminta pada yang lain. Macam saya katakan tadi, memang perlembagaan negara kita Malaysia sangat-sangat memberikan perincian tentang Islam. Tapi inilah juga perlembagaan Malaysia yang sangat-sangat memastikan perincian pemeliharaan hak agama-agama yang lain. Yang ini beza dan unik perlembagaan kita dengan perlembagaan negara lain. Tuan, dasar cantik, perlembagaan dah cantik, segala-galanya telah disusun dengan sangat-sangat teliti dan cantik. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, ramai dalam kalangan generasi muda yang kurang jati diri mereka. Apabila jati diri ni kurang, makanya kehidupan beragama itu juga kurang, kerana segala-galanya berpunca dari agama. Adakah sistem pendidikan negara kita yang tidak terlalu menekankan persoalan-persoalan rukun negara ini di dalam pembelajaran anak-anak kita? Bagaimana komen daripada tuan panel? Pandangan saya bahawa seperti mana yang tertera dan kita faham yang ada terdasar di dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan juga di dalam FPI, falsafah pendidikan Islam. Kedua-duanya bersetuju dengan pandangan scholars cendekiawan yang ada di negara kita. Semua setuju bahawa suatu silibus ataupun sukatan pelajaran dan juga kurikulum, dia mesti terbuka kepada intervensi. Mesti ada penambahbaikan, mesti ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik sepanjang masa. Tak terkecuali sistem pendidikan yang ada di negara kita Malaysia. Kalau kita perhatikan contoh, pada fikir saya, ini pandangan kita sebagai rakyat marhain lah ya istilahnya, antara cara yang terbaik untuk memastikan kepercayaan kepada Tuhan dan agama itu dijadikan sebagai satu platform cinta negara yang kukuh berdasarkan pada ilmu, bukan sentimen, bukan kerana sensitiviti, tapi atas hujahan ilmu.
adalah dengan kita mempertambah baikkan sukatan mata pelajaran pendidikan Islam kita di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Di sekolah menengah sebagai contoh, kalau kita lihat di dalam KSSM, patriotisme itu disebut di dalam EMK, elemen merentas kurikulum. Cantik kalau sekiranya elemen merentas kurikulum ini ianya juga diterjemahkan dan diberikan ruang yang lebih besar kepada patriotisme Islam di dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Betul. Kenapa? Kerana pertamanya mungkin orang kata patriotisme subjek sejarah lah. Benar. Tapi kalau kita lihat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, patriotisme ini bukan saja ada dalam sejarah, tapi wajar untuk dieksplorasi dalam mata pelajaran sejarah, bahasa Melayu, pendidikan moral, pendidikan Islam. Jadi ruang untuk penambahbaikan di dalam mata pelajaran pendidikan Islam dengan memberi lebih banyak maklumat-maklumat berkaitan patriotisme daripada sudut agama, ia sangat besar. Betul. Tidak hanya pada kita melihat kepada pengajaran dinasti Umayyah ataupun melihat kepada kerajaan Abbasiyah. Ini ada dalam penyukatan KSSM. Ataupun melihat kepada negara-negara lain dan kemudian kita ambil itu sebagai ruang untuk patriotisme. Sejarah Islam di negara kita ini juga terlalu besar. Siapa lagi yang akan mengangkat dan menunjukkan bentuk-bentuk sumbangan besar yang ditunjukkan oleh Abdul Rahman Limbung? Sampailah kepada peringkat Raja Ali Haji di dalam kitabnya Bustanul Katibin, di dalam kitabnya Samarat Muhimmah. Semua ini adalah merupakan buku-buku ataupun peninggalan-peninggalan penulisan orang-orang Islam berkaitan tentang kenegaraan Islam. Jadi cantik kalau sekiranya sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti diberikan satu ruang yang khusus, terpandu, menjurus, berfokus berkaitan patriotisme yang didasari oleh agama. And bear in mind, bila sebut patriotisme kurikulum berdasarkan Islam, ahlinya, anak muridnya boleh datang daripada pelbagai agama, kerana dia sangat-sangat universal. Bagi saya ini adalah satu cadangan yang sangat baik, terutamanya kepada KPT, sebab selama ni kita lihat di universiti ada satu di bawah pusat pengajian umum yang digelarkan sebagai mata pelajaran pengajian Malaysia. Jadi saya merasakan bahawasanya cadangan-cadangan sebegini adalah salah satu cadangan yang sangat-sangat menarik untuk memperkasakan kembali pengajian Malaysia itu, bukan hanya sekadar untuk menarik kredit semata-mata, tetapi bagaimana untuk kita menyalurkan dan mengisi di ruangan anak-anak muda kita yang berada di universiti itu terutamanya. Benar tuan, dan jika boleh saya tambah sedikit, kita perlu membawa ruang pengajian dan pendidikan kita baik di sekolah menengah ataupun di peringkat college, politeknik, universiti. Maklumat tentang patriotisme itu bukan sekadar bersifat factual ataupun fakta. Dia mesti bersifat open book. Ataupun ada unsur kebat di situ. Inilah yang sebenarnya boleh membawa rukun negara dan pancang pertama percaya pada Tuhan dalam bentuk yang praktikal. Otherwise, it will be remain in the book and the book alone. Dia tak akan pergi luar daripada itu. Belajar dari buku kadang-kadang boleh sesat tuan. Kita kena berguru. Kena berguru sebenarnya. Ada lagi satu soalan, masa semakin menceburi kita. Sebenarnya kalau ikutkan bicara ekskurs ini tak cukup sejam, dia kena tambah sekurang-kurangnya 2 jam. Tapi saya nak ambil satu soalan daripada Encik Saiful Yusof. Rukun negara adalah bertujuan untuk keselamatan negara. Maknanya kita dah bercerita tentang keselamatan negara, bercerita tentang rukun negara, kekuatan domestik, kekuatan dalaman kita, kepercayaan kepada Tuhan itu adalah asasnya. Tetapi sekarang ni apakah kaitannya dengan sistemik ataupun pengaruh luar? Bagaimana mahu dikaitkan kepercayaan kepada Tuhan ini dengan agenda ketahanan nasional? Bagaimana tu tuan? Kita nak kaitkan di antara kedua-dua faktor ini. Pada fikir saya, di bawah kata kunci ataupun payung namanya jati diri, lihat pada tulisan-tulisan para scholars dan cendekiawan barat dan juga Malaysia. Di bawah payung jati diri itu ada pelbagai unsur dan elemen. Salah satunya adalah patriotisme ataupun cinta negara, dan satu lagi adalah agama. Amat cantik kalau sekiranya kita gabungkan agama dengan patriotisme itu sebagai satu bentuk ketahanan diri kita yang menjadikan diri kita nampak bahawa Malaysia ini adalah merupakan satu sistem yang inklusif. Ada orang kadang-kadang Tuan Hisham, mereka rasakan bahawa tak payahlah sebab in practical takkan jadinya benda ni. Dia hanya untuk periksaan saja. Dia bawa kita kepada soal kepincangan, kekurangan, kelemahan sistem urus
pentadbiran ataupun prestasi satu-satu pemimpin yang mungkin dia tidak suka, lalu dia merasakan bahawa this idea is something that should be remain in the book. Pada fikir saya, mempertahankan ketahanan nasional soalannya tadi kan, mempertahankan kedaulatan negara tidak cukup dengan sekadar kita meletakkan pasukan-pasukan beruniform kita di setiap sempadan pintu masuk, laluan tikus ataupun tidak, untuk menjaga perairan dan juga tanah air kita. Betul. Mempertahankan negara, ketahanan nasional adalah tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Betul. Orang tanya macam mana? Saya bukan askar, bukan polis, saya bukan rela, saya tidak berada dalam elit dan sebagainya. Mempertahankan negara, dia bermula di mana? Dia bermula di sini dan di sini. Benar. Orang yang merasakan bahawa negaranya itu hebat, dia bermula di sini. Hebat macam mana pun dia dalam bidang jurusdisiplin ilmu yang ada, tetapi negara itu tidak dia ada di sini dan kenegaraan itu tidak ada di sini, maka dia tidak dapat mempertahankan negaranya. Betul. Sebab itu banyak contoh-contoh tamadun-tamadun silam. Malah dalam dunia moden ini pun, apa yang tidak diberikan kepada rakyat, macam-macam telah diberikan fasiliti, kemudahan dan sebagainya, tetapi itu menjadi ruang untuk orang melakukan tindakan ataupun respon yang tidak berselari dengan apa yang dapat. Kenapa? Sifat manusia yang sentiasa perlukan kepada penambahan, perubahan, aksesoris dan lain-lain. Perbandingan yang tidak wajar. Nak membandingkan negara Malaysia yang bersistem demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan dengan negara yang bersifat satu parti seperti Korea Utara, Cuba, Republic of China, maka dia tak kena. Betul. Ibarat orang yang masuk pertandingan MMA, flyweight lawan heavyweight, tak boleh. Betul, tak boleh. Featherweight dengan bantamweight pun tak kena. Nak bandingkan Malaysia dengan negara yang fully bersifat republik ataupun presidensi ataupun yang bersifat raja mutlak, kita raja perlembagaan, ada ciri-ciri persamaan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai perbandingan apple to apple. Dia mesti ada gurunya, sukatannya, silibusnya yang memandu pagar. Betul. Otherwise dia akan dapat idea yang kreatif, tapi idea kreatif itu dirisaukan tidak memberikan kebaikan pada negara. Jadi saya boleh katakan bahawasanya kalau kita nak lakukan perbandingan itu perlu adil sebenarnya. Tak boleh kalau kata kita nak meletakkan Malaysia dengan orang kata Rusia, Malaysia dengan Amerika Syarikat, kerana kita adalah dua negara ataupun yang berbeza. Jadi ada lagi satu soalan yang mungkin tuan panel boleh berikan sedikit pandangan berkenaan dengan bukankah prinsip rukun negara kepercayaan kepaduan ini sebenarnya menyekat kebebasan setiap individu untuk menukar agama. Yang penting dia orang masih lagi kepercayaan kepada Tuhan. Tapi kenapa pada hari ini tak boleh tukar agama? Khususnya orang Islam, dia tak boleh nak tukar agama kepada agama lain. Bukankah itu sebenarnya menyekat kebebasan individu itu? Bagaimana pandangan daripada tuan? Pada fikir saya, pertamanya ia mesti dijawab dan mesti difahami secara kronologi. Betul. Jangan terus ambil kepada produk. Dia mesti lihat bagaimana proses penyediaan produk itu. The ecosystem of the manufacturing, dan dalam konteks kita ini adalah dalam pembuatan, pembinaan ataupun manufacturing, the patriotism itself. Dia mesti ada satu kronologi. Dan kronologi yang perlu difahami adalah apabila kontrak yang dipersetujui di antara Allahyarham Tunku Abdul Rahman, di antara Tun Tan Cheng Lock dan juga Tun Sambantan, kesemuanya bersetuju dengan dapatan bahawa agama ini mesti ada, dan agama itu yang atasnya yang menjuarai adalah agama Islam. Kedua, kalau kita lihat dalam sejarah 131 buah memorandum yang diterima oleh jawatankuasa Reid dalam menggubal perlembagaan, datang daripada Majlis Raja-Raja, daripada orang Melayu, orang Cina, orang India, parti politik dan bukan politik, yang bersifat agama ataupun sosial, kesemuanya dikumpulkan dan majoriti yang teratas sekali, istilah apa kata survey lah, bancian yang dibuat, agama adalah merupakan suatu perkara yang sangat-sangat penting. Kenapa Islam? Sebab itu tadi saya katakan bahawa
Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor dan kemudian 1911 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu dan diikuti oleh Selangor dan juga negeri-negeri yang lain sampailah kepada sekarang ini bila kita ada perlembagaan persekutuan. Lihat betapa similarnya perlembagaan persekutuan dengan Undang-Undang Tubuh setiap negeri yang ada. Islam dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan, dinyatakan juga dalam perlembagaan negeri-negeri yang ada. Ini menunjukkan kepada satu similariti. Kedua, kalau kita perhatikan, ia adalah suatu perkara yang bukan sekadar menjadi tuntutan permintaan, tapi dia juga adalah suatu perkara yang sangat-sangat difikirkan wajar oleh British pada ketika itu. Lalu zaman berubah. Benar, mungkin orang kata itu cerita 63 tahun yang lalu, nak masuk 64 tahun ini. Sekarang Malaysia ini Malaysia yang mungkin baru dan perlu diubah, tetapi baru itu daripada sudut pendekatan. Jangan daripada sudut prinsip yang tidak berpengkalan. Dia mesti ada hujahan dan juga perinciannya. Kebebasan tidak disekat sebenarnya, Tuan Hisham. Kenapa? Saya katakan, saya berikan contoh. Di dalam perlembagaan persekutuan kita, bila dinyatakan Islam itu agama persekutuan, agama-agama lain boleh dianuti dan diamalkan secara aman dan damai. Dibawa pula untuk dilestarikan lebih besar dalam perkara 153 dalam perlembagaan, menunjukkan bahawa sebelum itu perkara 12/2, -3, -4 tentang pendidikan, tentang aktiviti-aktiviti keagamaan dan sebagainya, tidak ada isu kalau sekiranya kerajaan yang memerintah memberikan sumbangan, bantuan, suntikan. Malah itulah yang berlaku bukan saja pada agama Islam tapi kepada agama-agama yang lain. Patriotisme adil yang Tuan Moderator sebutkan tadi membawa erti pemberian kesamarataan itu tidak secara sama rata yang seperti mana orang nak, tapi dia secara adil sosial. Secara adil. Artinya kalau sekiranya ia perlu berada di tempat yang tinggi, maka diletakkan di tinggi. Kalau diletakkan semua setara, maka ia akan mengurangkan sebenarnya peluang untuk kita lebih bekerjasama dan lebih untuk mengenali antara satu sama lain. It's a good thing untuk kita melihat bahawa hebatnya pemimpin dahulu 1970 pasca Mageran, pasca rusuhan kaum, pasca ketidakpuasan hati di kalangan rakyat Semenanjung Tanah Melayu dan juga Malaysia terhadap ekonomi dan juga bentuk ketinggian sesuatu kaum berdasarkan kepada status ekonomi mereka dan sosial. Semua ini sebenarnya adalah satu daripada banyak sebab kenapa adanya rukun negara. Kalau kita perhatikan, kesemuanya ini menjurus kepada faktor bahawa semua orang perlu bebas. Tetapi kena ingat bahawa kebebasan itu kalau tidak ada peraturan dan had, dia akan jadi satu disaster. Dia akan jadi satu kehancuran. Kalau bebas itu tidak diikat, artinya agama-agama yang ada yang lain tu semuanya nak bebas tanpa ada ikatan, orang boleh pergi ke rumah sebelah, masuk rumah orang tu, ambil remote TV dia, duduk dekat sofa dia, tukar channel. Kawan tengah tengok channel dia, tukar channel. Tanya kenapa? Saya bebas. Betul. Oh, kalau itu berlaku, imagine what will happen in a bigger scale whereby agama itu tidak diletakkan sebagai jurus. Lalu pada fikir saya, sistem demokrasi berparlimen, beraja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia ini, dia menampilkan beberapa ciri utama. Yang pertama, Islam dan agama-agama lain. Kena ingat, agama lain itu mesti ada dan dia diperakui oleh undang-undang. Kuasa raja dan juga memelihara kebebasan-kebebasan yang ada. Tapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggungjawab dan kebebasan yang berpandu. Terima kasih diucapkan kepada tuan panel. Wah, saya merasakan sangat-sangat teruja. Kalau boleh saya nak minta pada sidang redaksi kalau boleh tambahkan lagi. Tapi masa pun dah sampai ke penghujung. Apa yang boleh saya simpulkan di sini tuan? Manusia ni macam mana hebat pun dia masih lagi inginkan satu perkara yang lebih besar pada dia. Semata-mata untuk, kerana itulah fitrah manusia. Fitrah manusia adalah untuk dijaga, untuk dibendung perlakuannya agar selaras dengan kepentingan manusia lain. Jadi kerana itulah undang-undang dan agama datang untuk mendisiplinkan masyarakat. Bukan untuk membelenggu masyarakat. Betul tuan? Jadi tuan, masa semakin mencemburui kita, kata-kata akhir. Kata-kata akhir, rumusan daripada pihak tuan tentang keseluruhan kepentingan kepercayaan kepada Tuhan ini untuk kita sampaikan kepada sidang penonton yang berada di luar sana. Silakan.
Terima kasih pada Tuan Moderator. Yang pertama, kesimpulan ringkas saya bahawa agama adalah merupakan satu keperluan. Percaya pada Tuhan menjadikan diri kita perlu untuk memastikan bahawa kita punya ilmu tentang agama. Walau apa pun jawatan kita, pangkat, kedudukan dan bidang jurus disiplin ilmu yang kita terajui, kepakaran dan kemahiran yang kita miliki, agama itu seharusnya menjadi di atas. Agama bukan milik agamawan ataupun orang yang bergelar ustaz-ustazah saja. Dia milik semua dan semua orang perlu untuk memastikan keterlibatan. Kedua, dari sudut kepercayaan pada Tuhan, sebenarnya membuka ruang yang sangat banyak untuk kita lebih explore ruang-ruang yang ada untuk menekuni dan menelusuri rukun negara. Ketiga, agama sebagai satu pancang di dalam rukun negara, dia amat-amat berkait dengan pancang kedua, 3, 4 dan 5. Our biggest yet positive challenge is to ensure that the similarity between all these 5 principles contributed kepada pembinaan minda, akal budi dan juga akal hati kita agar menjadi rakyat Malaysia yang lebih bertanggungjawab. Keempat, kalaulah sekiranya kita melihat bahawa ianya suatu yang bersifat klise semata-mata, jawapan kita adalah rukun negara jauh lebih besar daripada itu. Ya, setiap negara yang lain punya rukun negara mereka sendiri dengan nama dan terma mereka, tapi rukun negara yang ada di Malaysia ini adalah berlandaskan kepada faktor sejarah tanah air, kedua, perlakuan dan amalan bangsa, dan yang ketiga, dapatan dan sumber yang kuat, sama ada daripada sumber agama ataupun pandangan-pandangan kontemporari serta pandangan-pandangan cendekiawan yang sangat-sangat mahir dan mempunyai kekanan dalam bidang masing-masing. Dan yang terakhir, Tuan Moderator, saya menyarankan agar kita semua, khususnya generasi muda, untuk mencintai negara dengan ilmu pengetahuan. Bukan kerana bermusim atau bersempena, dan juga meningkat dan menambahkan ilmu pengetahuan, berguru dengan iLead contohnya, dengan pelbagai modul yang hebat. Saya fikir dan percaya dia adalah isu penawaran dan permintaan. Modul kita hebat tapi orang tak ikut pun tak jadi juga. Modul kita kurang tapi demand itu tinggi pun kita kena pastikan dia at par. Jadi kerjasama dan kerja bersama adalah suatu yang perlu kita cetuskan berasaskan daripada pancang kepercayaan pada Tuhan. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Moderator, Tuan Elvino bin Johari. Sidang penonton yang dihormati sekalian, walaupun siapa pun anda seorang pelayan restoran, anda seorang pensyarah, anda seorang guru, anda seorang jurutera ataupun apa sahaja profession anda adalah ejen patriotism bagi negara kita. Kerana setiap seorang itu perlu untuk mendapatkan ilmu. Kukuhkan diri kita dengan ilmu. Bacalah buku-buku yang berkualiti, buku-buku yang berjati diri, dan kita perlu mengenal jati diri bangsa sendiri agar kita tidak terus dibuai arus kemodenan yang tidak tentu arah. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Tuan Elvino kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan iLead di dalam bicara eksklusif rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Semoganya perkongsian pada pagi ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua akan makna kepercayaan kepada Tuhan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting dan perkara fundamental di dalam kehidupan bernegara di negara kita. Jumpa lagi di sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam patriotism.